Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Amin amin summa amin fa amma ba'du. Barizal dan adik ni Zakir, saudari Suzi, kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, puan-puan, cik-cik, hadirin hadirat di surau Musalla Al-Husna MBI, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tengah hari dan petang ini kita boleh datang untuk solat zuhur secara berjemaah di Madrasah Musalla Al-Husna, dan yang berkelapangan bukan sekadar boleh solat zuhur secara kolektif berjemaah beramai-ramai, boleh dengar tazkirah ataupun kuliah zuhur kurang lebih 40 minit. Pada pelajaran sebulan yang lalu kita belajar kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam, pada maudhu' ataupun tajuk iaitulah pengisian masa anak-anak dengan solat. Daripada kupasan itu panjang lebar kita kupas berkaitan dengan hikmah solat dari sudut kesihatan, dari sudut sains dan dari sudut pergerakan-pergerakan itu. Dan kalau boleh follow rakaman FB pada sebulan yang lalu, akhir sekali Ana sebut tentang hikmah sujud ketika solat. Jadi Ana tak nak panjang lebar berkaitan dengan poin yang pertama. Dalam solat merupakan suatu riadah. Riadah artinya gerak badan yang mesti, di mana wajib kita mesti buat ada 6 pergerakan badan ataupun yang dipanggil rukun fi'li itu, di mana setiap muslim menggerakkan semua anggotanya dan tulang-tulang pangkalnya dan tiada sepi lagi. Bahawa dalam pergerakan ini terdapat kecerdasan bagi semua anggota-anggota badan, urat gerak sendi dan pusingan darah. Asalnya ada 2 siri Ana kaitkan daripada tajuk ini, muka surat 141 itu, yang luar daripada kitab kita, iaitulah hikmah setiap postur kedudukan kita, termasuk yang terakhir sekali iaitulah sujud. Ketika kita sujud itu kesempurnaan apabila kita meletakkan 7 anggota sujud itu dengan sempurna secara tidak langsung, secara tidak langsung. Bukan kita sujud tujuan untuk mengurangkan obes kita, bukan tujuan kita sujud itu untuk menghilangkan sakit belikak kita, bukan semata-mata itu. Sujud tujuannya untuk ta'abbudan ilallah, mengabdikan diri pada Allah, takhasyu'an, tadarru'an. Tapi secara tak langsung yang kita sebut, Dr. Osman dia sebut ada banyak belah-belah puluh-puluh perkara, dan Ana tak nak panjang lebar. Kalau tak, dia akan jadi kuliah hikmah solat daripada satu rukun ke satu rukun, bahkan untuk meraihkan pengarang saja, kerana dia sebut pasal pergerakan itu ada hikmah dari sudut sains, dari sudut kesihatan, maka kita pun top up dengan benda-benda luar daripada kitab kita. Yang dalam kitab kita pula hikmah yang kedua, Ana baca dulu lepas tu Ana hurai. Apa dia sebut? Solat merupakan suatu kebersihan. Yang tadi berkaitan tentang pergerakan. Ketika kita solat itu ada hikmah dari sudut pergerakan badan yang kita buat, lebih daripada yoga, lebih daripada kita mungkin buat senaman, pelbagai bentuk senaman, tapi secara tidak langsung kita solat itu ada pergerakan yang lebih hebat daripada tai chi. Begitu juga kita bermeditasi yang lain yang mengikut kajian doktor. Sampai telah kita sebut apabila kita sujud itu tidak ada dalam pergerakan riadah ataupun kita main apa-apa jenis meditasi ataupun jenis yoga, jenis tai chi, yang kedudukan itu lebih daripada pergerakan-pergerakan itu, termasuk ketika sujud. Bagaimana apabila kita sujud, kepala kita di bawah, dada kita di atas, secara tak langsung pun maka oksigen itu akan sampai
apabila dada di atas, kemudian kepala di bawah. Dan kajian menyatakan setiap orang Islam dia buat bukan sekali dia sujud. Ada lebih kurang 34 kali. Sebab 17 rakaat kan. Jadi dia sujud itu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi secara tak langsung boleh supply, boleh menghantar oksigen, udara ke melalui pembuluh darah ini, melalui medulla oblongata kita, melalui cerebellum dan cerebrum kita, brain yang kita ada otak kiri, otak kanan, sampai secara tidak langsung dalam kedudukan orang Islam sujud. Lebih daripada pergerakan yang lain. Itu semua pada poin solat merupakan riyadhah. Yang ni pula, solat merupakan suatu kebersihan yang dipaksakan. Apa maksud dipaksakan? Diwajibkan. Wajib kita. Kalau kita tak ambil air sembahyang, kita tidak ambil wuduk, tak sah sembahyang kita. Maka dia nak kaitkan kebersihan, wuduk, solat dan apa hikmahnya. Solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan, yang dimestikan, yang diwajibkan. Dalam kaedah dipanggil ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah fiqh. Formula di dalam kita memahami fiqh. Fiqh ni kita faham. Kalau kita nak faham ni batal ke, ni sah ke, ni wajib ke, ni sunat ke, ni boleh ke, ni tak boleh, kita panggil belajar fiqh. Fiqh itu adalah al-fahmu. Fiqh itu maknanya al-wa'yu. Kita faham apa yang kita buat. Kalau kita tak faham, kita sembahyang rupanya tak sah. Sebab kita tak tahu fiqh. Oh, rupanya batal kerana walaupun kita pakai baju, tapi kita terdedah aurat. Kenapa? Baju kita tak butang betul-betul, tak kacing betul-betul. Kita pakai kain. Kain pula kita ikat bawah pada pusat kita. Kita pakai baju. Kita pakai baju. Tapi kain ni, orang lelaki ni dia kilas bawah pada pusat. Bukan dia nampak. Kita duduk tepi dia pun nampak pusat bujir dia. Kenapa? Dia tidak tutup dengan betul. Kenapa? Dia tak faham. Kesian pocik tu kan. Jadi, kena faham. Kalau tak, dia kira batal. Habis tu kalau kat bawah Ustaz, kat bawah tak batal. Kalau tidak semua pakai kain plekat batal lah. Sebab tengok daripada bawah. Tak, tengok daripada atas. Tengok daripada atas, terdedah aurat. Syarat sah sembahyang, sitrul aurat, menutup aurat. Tapi dek kerana dia tak faham, batal sembahyang. Waktu dia pergi umrah, ada 12-13 larangan. Tapi kerana dia tak faham fiqh, tak faham bab larangan-larangan, molek-molek ada je dia pakai wangi-wangian. Contoh, kenapa? Tidak faham. Jadi fiqh itu mana al-fahmu, faham. Jadi fiqh ni, faham ni penting. Kalau kita faham benda lain, tiba-tiba tak tahu period, tak tahu darah itu darah haid, darah wiladah, darah nifas, darah istihadah, darah penyakit ke. Jadi kena faham lah. Itu semua dalam kategori fiqh. Dalam kaedah fiqh, kita faham bab fiqh, bab agama ni, salah satunya ma la yatimmul wajib, tidak sempurna perkara wajib. Apa yang wajib dalam kaitan ni? Sembahyang. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Jadi tidak sempurna kewajipan sembahyang illa bihi, kecuali dengannya. Dengannya apa dia? Dengan ambil wuduk. Padahal ambil wuduk itu sunat. Hukum ambil wuduk secara umum adalah sunat. Tuan-tuan nak jadi tok bila ambil sembahyang, mutawaddiun dalam keadaan berwuduk sunat. Tuan-tuan puan-puan nak baca Quran, baca ya bukan pegang. Baca Quran dalam keadaan berwuduk sunat, tapi pegang Quran wajib. Tuan-tuan nak belajar ni ada wuduk sunat. Tuan-tuan nak tidur ambil wuduk sunat. Jadi hukum ambil air sembahyang dalam keadaan berwuduk adalah sunat. Tapi ketika kita nak sembahyang, wajib. Wajib ambil air sembahyang kerana nak sembahyang. Dia panggil apa? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda yang tidak sempurna dengannya. Tidak sempurna sembahyang yang wajib. Illa bi, kecuali dengannya, dengan ambil air sembahyang. Yang asal hukum air sembahyang itu sunat, fahuwa wajib. Maka ambil air sembahyang ketika kita nak sembahyang, hukumnya adalah wajib. Jelas ya? Kalau diasingkan, ambil sembahyang sunat, sembahyang wajib. Tapi tidak sempurna sembahyang kecuali dengan ambil air sembahyang. Maka ambil air sembahyang ketika kita nak sembahyang, hukumnya wajib. Ketika biasa, sunat. Maka dia sebut solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan. Yang dipaksakan, yang diwajibkan, yang dimestikan. Kenapa? Apabila nak sembahyang,
maka kena ada berwuduk. Kerana sebelum solat itu dimestikan berwuduk. Padahal wuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota yang zahir. Anggota-anggota yang perlu kita zahirkan, yang perlu kita bersihkan, sucikan dengan air mutlak lah. Ambil pula bak belajar, bak air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Tak boleh guna air mutanajis, air ada najis. Air musta'mal pun tak boleh. Air yang telah digunakan untuk ambil wuduk mesti air mutlak. Dan kita belajar itu mungkin pada sekolah rendah dulu ataupun basicnya belajar bab taharah. Apa dia disebut kat? At-taharah, kebersihan, nisful, sebahagian, sejuzuk, setengah daripada iman. Kebersihan tu satu bahagian daripada kesempurnaan iman. Soal kita semayang pun tapi kain kita kotor, tak sah. Bukan kotor kain saja, pakaian kita, tempat kotor, tak sah. Kalau tempat bersih, pakaian bersih, kita sendiri itu kotor. Kenapa kotor? Kerana kita tidak membasuh air bowl ataupun istinjak dengan betul. Kita tak buang air kecil kita yang kita buang tadi, tak basuh. Sebab itu ada ketika mana Nabi berjalan dalam satu makbarah perkuburan, Nabi mendengar orang dalam kubur itu diazab. Bukan kerana rasuah, bukan kerana zina, minum arak, dosa besar. Tapi kenapa? Kerana tidak beristinjak dengan betul. Jadi kena basuh betul-betul. Kalau tak tahu, kadang-kadangnya tak sah sembahyang kita. Kenapa? Kerana kita tidak faham fiqh bersih. Kalau dah bersih pakaian, bersih tempat, bersih apa dia tadi? Bersih itu badan lah. Sebab itu kena bersunat. Orang lelaki tu anda juga buat, walaupun dia buang air kecil, maka ada kekotoran di bawah kulit yang belum dipotong, dipanggil khitan. Khitan. Dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam. Untuk dia sendiri, budak-budak dia sembahyang, dia sah. Sebab untuk dia. Tapi dia nak jadi imam, dia kena berkhitan. Ni semua dah berkhitan kan? Angguk semua sekali. Jadi boleh jadi tu imam lah. Tapi kalau dia tak khitan, tak boleh. Khitan tahu khitan. Faham? Potong kulit yang menutupi hasyapah. Hasyapah itu kulit lah. Jangan potong semua sekali. Potong kulit yang menutupi hasyapah. Hasyapah tu benda. Hasyapah tu macam dengan topi Jerman tu. Macam topi askar Jerman, ada mulut. Abang, jangan buat tak faham macam tu. Alat zakat untuk lelaki. Jadi yang macam topi Jerman ada mulut tak ada mata tu, tuan-tuan potong kulit dia, jangan potong kepala tu. Kemudian lipat-lipat dia panggil khitan lah. Sunat. Orang perempuan dia faraj. Faraj ni dia melibatkan seksual, melibatkan syahwat. Orang lelaki dia melibatkan khitan tu, melibatkan kebersihan. Kerana alat kelaminnya berbeza. So anda nak sebut je ada kekotoran sebab dia belum bersunat, maka tak sah. Dan itu kalau kita nak bawa anak pun untuk tawaf, pastikan anak itu telah berkhitan. Jadi ini semua dalam bab fiqh. Jadi kebersihan itu bukan sekadar bab istinja, bukan sekadar bab qada hajat, bukan sekadar bab ambil wuduk. Bahkan tuan-tuan ambil wuduk 3 kali. Ambil dah wuduk, semaya tak sah juga. Kenapa kakak? Menghadap kiblat, pakaian bersih, tempat bersih, badan bersih, menutup aurat, masuk waktu. Patutnya sah semaya. Kenapa tak sah kakak? Ni soalan teka-teki je. Sebab syarat sah semayang tu banyak saya dah sebut. Kenapa tak sah kak? Kakak yang berselindung di balik tiang tu. Sebab kakak tu sporting tadi dia jawab. Kenapa kak? Kenapa? Kerana kakak belum mandi hadas besar. Abang Zakir ni, dia ambil wuduk sampai habis air 1 kola. Habis semayang tak sah. Kenapa? Tidak niat nawaitu raf'il hadasil akbar. Tak niat sahaja aku mengangkat adab besar. Jadi nak bagi tahunya kenapa tadi? Kerana dia sedang janabah, dia sedang junub ataupun dia tak bersih sama sekali. Jadi betulnya kebersihan itu sampai dikaitkan dengan sembahyang. Dia kata apa? Kerana sebelum solat dimestikan berwuduk. Padahal wuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota yang zahir. Ada berapa rukun wuduk? Rukun wuduk. Kena tahu. Rukun sembahyang kena tahu. Rukun wuduk kena tahu. Ada 6 lah. Rukun solat ada 13. Jadi solat kalau kita sempurna tapi wuduk tak sempurna buat rukun, batal juga sembahyang. Kenapa? Kesempurnaan solat bergantung kepada ablution is needed before faith. Maknanya wuduk itu sebelum kita nak sembahyang, dia adalah perlu dan wajib. So kena tahu juga rukun dia ada 6 kak. Jadi dalam
6 itu termasuk 4 ni dia kena basuh. Hak 2 tu tak kena buat, cuma dia kena ada juga dalam rukun wuduk. 2 tu apa dia, Suzi? Tertib. Satu lagi niat. Niat. 2 tu dia tidak perlu kita basuh. Kau tahu basuh niat. Niat dan tertib tidak perlu dibasuh. Jadi niat dengan tertib. Jadi 4 lagi perlu dibasuh. Apa dia yang 6 tu? 6 rukun tadi. Jadi 4 wajib basuh apa dia? Basuh muka. Daripada hujung telinga sampai hujung telinga kiri kanan dan hujung rambut ni, tempat tumbuh rambut sampai ni dagu ni. Ni kawasan tu, maknanya alis di bahagian ni, kakak kalau rambut tu kena basuh betul-betul. Sebab tu orang tua dulu ni alis kat sini sebab dia masuk kawasan muka. Maka dia potong. Sebab apa dia? Ketika dia ambil wuduk dia pun lipat. Dia lipat rambut dia di belakang. Dia lipat begitu dia pun basuh. Jadi tak basuh. Tak rata. Berarti kena belajar fiqh. Jadi kawasan ni basuh betul-betul. Muka Ketika itulah kita niat. Lepas tu, tangan sampai ke siku. Hak rukun. Di antara lain, nombor berapa? Nombor 3. So 3 lagi. Spotting lah sikit. Basuh kepala. Mashur ra'si. 4 kepala. Rambut di kepala. Maknanya kita kena basuh walaupun sekadar 3 lah. Kalau tak ada rambut, bahagian kepala. Sama ada kita letak begini ataupun ambil air cuba begini. Paling sempurnanya begini. Halus. Tak begini. Ini. 2 ni. Dalam lubang telinga kita. Jari telunjuk kita bahagian atas. Kan, rambut yang kita ambil tadi, kalau ada rambut, angkat. Belakang. Itu paling sempurna. Paling sempurna. Kita ambil air, kemudian letak dalam lubang telinga kita jari, kemudian jari telunjuk ni bahagian atas, pusing, basuh semua. Kemudian kembali balik. Sekali. Ambil sekali pula. Kalau tak ambil begitu, buat begitu kan? Anda kira mashur ra'si. Maknanya basuh rambut di kepala. Jadi ada berapa? Lepas basuh kepala. Telinga sunat. Kaki. So muka, tangan, kepala, kaki. Jadi 4. Hak yang kena tertib lah. Jadi semuanya itu yang dikira anggota wuduk yang boleh, yang wajib kita basuh. Hak lain itu sunat. Tapi buatlah, jangan lepas pada ni kita terus basuh muka, tangan sampai ke siku, kemudian kepala, kaki. 4 saja. Alai tak payah buat. Kenapa? Ustaz kata lain sunat aja. Kita buat yang wajib. Kita buat wajib dapat pahala. Kalau kita tinggal tak sah. Batal lah. Tapi buat sunat walaupun tak batal, walaupun sah wuduk tapi tak dapat pahala ekstra. So buatlah. Daripada basuh tangan, berkomor-komor, masuk air ke hidung, termasuklah basuh iaitulah telinga tadi. Jadi dia nak kaitkan apa dia? Padahal wuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota yang zahir. Anggota yang zahir Ustaz dah sebut tadilah. Ada yang wajib kita basuh, ada yang sunat kita basuh. Dan membersihkan juga rambut, mulut, hidung dan gigi. Dalam tu ada wajib, ada yang sunat. Kalau dalam dia sebut tu rambut, wajib. Mulut berkomor-komor, dia panggil madmadah, sunat. Istinsyak masuk air ke hidung, sunat. Gigi bersiwak, sunat. Ini selain daripada mandi yang wajib. Itu tak masuk lagi kategori hak mandi hadas besar. Mandi wajib. Yang disebut tadi, bak wudu. Ini tidak termasuk lagi mandi yang wajib dan mandi yang sunat. Sebab kita nak ambil air semayang ni tak wajib mandi. Wajib ambil air semayang. Tapi kalau kita ada janabah, kita ambil air semayang 2-3 kolah, habis air pun tak sah juga. Kenapa? Kita belum mandi junub. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kami malam Jumaat. Ya Zakir? Tidak semestinya. Tuan dan juga puan, itu mandi junub, mandi hadas besar, ataupun dipanggil mandi wajib lah. Mandi sunat ni ikut keadaan juga. Hari Jumaat tu kalau boleh, tuan-tuan tak ada pejabat sendiri,
Sebab tuan tu bukan MB kat sini. Ataupun tuan-tuan bukan CEO. Jadi duduk kios masing-masing, tempat masing-masing, maka daripada pagi tu niat. Niat dah. Kita nak pergi sekolah tu, kita mandi pagi Jumaat tu, niat sunat mandi hari Jumaat. Hal paling afdalnya, kita mandi untuk pergi solat Jumaat. Jadi kalau kita pencen ataupun cuti, kita memang mandi pagi kan. Tapi hak sunatnya, mandi Jumaat ni kerana kita nak solat Jumaat. Pukul 12 suku tu kita mandi. Jadi mandi tu sunat. Hal tadi wajib kerana janabah, kerana period, kerana wiladah, kerana nifas. Jadi ada hak jenis mandi sunat. Ada jenis mandi wajib. Ada jenis mandi harus. Harus 3 kali, 2 kali. Ada mandi nak pergi sekolah, balik sekolah, nak pergi kuliah malam maghrib tu 3 kali ya. Tapi dia tak panggil breakfast. Breakfast pun makan, breakfast, lunch, dinner. Hal tu mandi pagi breakfast ke kak? Dia mandi pagi ya. Mandi pagi tengah hari harus. Abang Rizal berapa kali? Harus mandi harus. 3 sama. Kita serupa. Tapi kadang-kadang malah mandi. Berapa kali? Sekali 3 hari. Kambing gurun jawabnya. Ataupun mungkin dia duduk kat mana? Duduk kat kutub utara salah tu. Ada benda kutub utara, kutub di Eskimo saja. Jadi sejuk. Mandi sebulan sekali. Itu semua harus. Tapi tak kira kamu duduk di Eskimo atau duduk kat sini, maka wajib. Kenapa? Kamu period. Kamu wiladah. Kamu nifas. Ataupun kamu jima. Ataupun kamu tak jima. Bagi yang muda ni, dia keluar mani. Maka ketika itu, kena jadi wajib. Jadi ada wajib. Niat ingat kan? Niat. Abang, niat sekali bang. Niat mandi wajib. Takut nawaitu. Tak ingat bahasa Arab ni, nawaitu raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala kan? Dia nak niat bahasa Arab juga. Nawaitu raf'il hadasil akbar, dia lupa. Nawaitu sama godin adai fardu Ramadan. Itu niat puasa boh. Itu nawaitu sama godin adai fardu Ramadan hadis lillahi ta'ala. Hal ni nawaitu juga. Nawaitu raf'il hadasil akbar. Sahaja aku niat mengangkat hadas besar. Kalau tak tahu kan, sahaja aku mandi wajib, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Lepas daripada tu, dan selain juga kebersihan badan. Lepas dia cerita pasal wuduk, cerita pasal mandi sunat, mandi wajib, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, semuanya tak boleh lari daripada bab fiqh, bab melaksanakan ibadat. Ni cerita pasal sembahyang ni. Maka ada di sana kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Yang telah Ustaz sebut tadi, nak sembahyang tu salah satu syah sembahyang kena bersih tempat, pakaian dan badan. Kalau pakaian kita memang bersih, memang okey, tapi tempat kita sujud itu, tempat kita nak semayang tadi, sama ada nanah ke, ada syit ke, ada darah ke, kita tak sah semayang. Kita sujud-sujud, kena tarik kubah. Hatta tarik cicak sekalipun. Jadi kena bersih semua sekali. Tempat, pakaian dan juga badan. Semua ini adalah menjadi syarat untuk sahnya sembahyang. So dia hurai dalam lebih kurang berapa baris ni? Lebih kurang 6 baris pada muka surat 141, 142. Ustaz nak keluar daripada tajuk ini, tapi berkait dengan maudhu'. Berkait dengan topik juga. Macam sebelum ni dia cerita tentang solat merupakan satu riadah. Dalam 5 baris, kita pun kaitkan bagaimana pergerakan-pergerakan secara tak langsung memberi impak kesan baik pada kita solat secara tak langsung. Yang ni kita kupas sikit bab taharah, bab kebersihan. Solat merupakan suatu kebersihan yang dipaksakan kerana sebelum solat dia dimestikan berwuduk. Padahal wuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota yang zahir dan membersihkan juga rambut, mulut, hidung dan gigi. Ini selain daripada mandi wajib dan mandi sunat, dan selain itu juga kebersihan badan, tempat dan pakaian. Semua ini adalah menjadi syarat untuk sahnya solat. So kita tengok dalam banyak-banyak kita ambil air sembahyang. Jadi budak ini kita sedang mengupas anak kita, budak ataupun kita sendirilah isi masa dengan solat kan. Tajuk kita dulunya, poinnya iaitulah masa lapar yang mempengaruhi usia anak-anak kita. Ya langsung tak ada pengurusan masanya solat. Lagi dahsyat lagi bukan anak kita. Kita sendiri pun dari solat ni tak ada.
Dia pergilah melancong kat mana-mana, pergilah kat mana-mana, solat tak ada dalam diri. Satu family tahu. Ayah, mak, suami, isteri, anak tiga-tiga terlangsung tak ada. Bagaimana tu anda juga nak timbul barakatan? Ni kita cerita ni punca berlaku gejala sosial. Salah satu yang keempat, masa lapar yang mempengaruhi anak-anak, dan masa lapar itu yang menjadi wajib berkaitan dengan masa subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wajib. Bukan anak kita sendiri mewajibkan diri kita isi masa. Maka kalau masa kita ada 24 jam, 1 jam itu untuk solat. Kalau lah tuan-tuan habiskan masa 20 minit lah, ambil wudu, kemudian semayang 20 minit, 20 kali 5 waktu, adalah masa wajib ni. Sejam itu masa untuk pray, semayang. Tapi kalau dia daripada muda sampai dah anak cucu pun tak ada pray, tak ada semayang, begitulah jadinya. Masa dia untuk berhibur saja. So masa itu ni secara tak langsung hak riadah lah. Nabi kata alimu auladakum, ajar anak-anak kamu ar-rimayah was-sibahah wa rukubul khail. Apa dia? Ajar anak kamu berenang, ajar memanah, ajar menunggang kuda. Ini salah satu dalam sunnah juga, biar riadah juga. Ada bab iaitulah bersukan, bentuk-bentuk. Jadi ada waktu bersukan, ada waktu buat ibadat, ada waktu haji, ada waktu kita mengeluarkan zakat, ada waktu kita berpuasa. So ibadat ini tak boleh pisahkan dengan waktu. So kita ni duk habis waktu begitu saja sampai waktu itu disoal oleh Allah. Ada 4 soalan apabila kita mati. Bukan anak kita saja boleh, kita sendiri. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Apa maksud dia? Tidak berganjak 2 kaki anak Adam. Tak boleh bergerak. Sebab jalan kita ini boleh bergerak. Ada kita dibelenggu, di penjara, dirantai, kecuali kita masuk penjara lah. Tak boleh bergerak di luar kecuali dalam sil ataupun penjara kawasan kita tu. Jadi bebas kita bergerak ke mana-mana. Tuan-tuan on time ni, tuan-tuan nak pergi macam mana? Petang ni habis pejabat nak pergi mana? Cendol Berhad. Pergi lah. Oh jauh. Bawa ustaz sekali, Abang Rizal belanja. Boleh. Lepas tu bawa lemang apa dia kat Perak tu? Lemang toki. Faham? Boleh bawa? Boleh saja depan live. Lepas ni tu ada ini bukan gurau saja, gurau. Nak bagi tahu bebas pergi ke mana-mana. Tapi di hari akhirat kaki kita terpaku, terbelenggu, tak boleh bergerak. Sehingga ada 4 soalan kamu lepas baru bergerak ke alam berikutnya. Kan kita ada alam kubur, lepas tu pergi ke alam kebangkitan, lepas tu pergi ke alam mahsyar. Alam mahsyar ni ditanya lah. Lepas tu sebelum kita nak pergi ke alam mizan, alam timbangan, nak pergi ke alam sirat, alam syurga, kaki kamu bergerak, tidak akan bergerak sehingga kamu disoal 4 perkara. La tazalu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Antara 4 soalan itu berkaitan dengan apa? Masa. An umrihi fima afnah, wa an syababi fima ablah, wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqah, wa an ilmihi ma amila fi. Ada 4 soalan abang-abang, kakak-kakak. Salah satunya tentang masa muda kamu, di mana kamu persiakan. Ni waktu muda ni bukan kita nak happening saja. Waktu muda kita enjoy. Muda kita enjoy. Putri ke apa dia? Dia nak Amir. Konora Dennis. Putri TV3. Kita enjoy. Muda-muda enjoy. Healing sampai pagi. Ambil Quran lah nak healing kak. Hadir-hadir nak cerita apa dia ni? Masa muda. So jangan kita terpedaya dengan waktu muda, masa kau enjoy. Tapi Allah soal sejak kita akhir balik. Bukan tua nanti baru nak buat ibadat. Umur 40 kita semayang lah. Umur pencing kita semayang lah. Umur 40 baru nak tak semayang. Life begin at 40. Kan? Itu falsafah apa dia nak Zaki? Life begin at 40. Falsafah England. Falsafah Mak Saleh. Falsafah Muslim. Life begin at 14, not 40. Jadi umur 40 baru nak semayang. Anak 7 baru nak semayang. Tak. Umur 14. Mungkin 14 tahun. Mungkin 8 tahun. Jadi masa muda. Awas. Yang kedua, an umrihi fima afnah. Umur kamu, di mana kamu habiskan. Dah lah masa muda tu, masa tu umur dah. Ni umur lagi. Spesifiknya, umur ni, hak muda apa umur, hak tua apa umur. Secara umum. Tapi dalam umur kamu, di mana kamu habiskan. Hak tadinya, muda kamu di mana kamu persiakan. Dua-dua tu penting. Anak ni tak muda dah, umur 50. Hak muda ni adik Zakir.
Zaki insya-Allah pemuda lagi. Tarikh pemuda 18 hingga 40 ikut kamus Dewan Bahasa. Umur berapa Dik Zaki? 28 pemuda. Anak 50. Bukan pemuda, penua. Kita sama tua tak? Abang Rizal, kita sama tua kan? 1973 anak. Hantar? Sama. Macam artis juga ni. Payah nak ngaku umur. Biarlah rahsia. Zaz melodi. Padahal dah tahu memang model 50. Kena tanya 3 kali baru ngaku. Cuma dia adik sikit pada anak. Anak 10 Januari 1973. Dia 73 juga tapi bulan lain. Tapi bayar 50 tahun guys. Guys, 50 tahun. Ni, hak belakang ni. Belakang tiang tu. Kau rasa 17? Tak kira sweet 70 macam tu. Ni kalau tidak bukan 17 tahun, kalau tidak 37 kan. 30-an lah bagi, tak boleh bagi tua sangat. Lebih kurang kan? 30-an. Kalau nak kata dia 50-an, bulan depan confirm tak datang. Sebab usah bagi tua sangat. Bagilah muda sikit. Tapi nak bagi tahu ni pemuda. Jadi muda, muda. Ni umur, hak tua ke, hak veteran ke, hak pencen ke, hak remaja ke, hak belia ke, semua ni umur. Jadi dua tu betapa pentingnya umur kamu di mana kamu habiskan, masa muda kamu di mana kamu persiakan. So jaga. Ada 2 soalan lagi tu, tak ada kaitan tapi kena buas juga. Kalau anda kahwin, kalau anda disoal tentang anak, disoal tentang isteri. Kalau dia tak kahwin pun, disoal tentang apa? Harta. Mungkin dia sampai ketua, dia andar tu mungkin. Ataupun dia tak ada isteri, kan? Hidup membujang, tapi dia soal juga. Soalan ketiga, tentang harta kamu. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu belanja. Tahu kita tak makan minum, beli rumah, beli kereta, Allah tanya. Nombor 4, tentang ilmu kamu. Dari apa yang telah kamu buat. Hanya ada ilmu, kena mengajar. Jangan segulung ijazah yang kamu dapat dijadikan sebagai tempurung untuk kamu minta sedekah daripada federal, kerajaan dan seumpamanya. Kamu tak peduli. Yang penting kamu dapat gaji. Dok, ilmu adalah tanggungjawab dan amanah. Hadirin sidang jemaah, habis masa. Betapa kita nak buat ibadat, dia berkait dengan masa. Masa 1 Ramadan, wajib puasa. Masa kamu ada istitaah kemampuan, wajib pergi haji. Masa kamu berduit, wajib kamu pergi haji. Masa pukul 1 minit wajib sembahyang subuh. Sebelum pukul 7 suku. Sebab habis waktu syuruk. Ni kita nak sembahyang zuhur ni pukul 1:27. Maka wajib sebelum pukul asar pukul 4:38. Masa itu berkait dengan apa dia tuan-tuan? Pengisian lah. So, kalau kita biarkan masa sampai satu keluarga tak ada masa untuk baca Quran, tak ada masa untuk qiyamul lail, tak ada masa untuk semayang, dia akan dapat juga bukan masa, binasa. Lepas daripada dia sebut ni, dia sebut pasal apa dia? Pasal ambil air semayang. Ustaz nak kaitkan sedikit bab kebersihan, iaitulah dalam banyak-banyak amalan kita buat ibadat. Ambil air semayang, kita sunat basuh antaranya tangan. Basuh tangan. Hak sunat lah ni. Kalau sampai ke siku itu wajib. Kita topak sikit dengan doa-doa. Zikir-zikir. Aurat ni wiri-wiri. Ketika kita basuh semua anggota. Dalam kitab Al-Azkar dia sebut satu persatu. Supaya kita dapat bukan sekadar ilmu. Tuan-tuan dapat amal. Tapi jangan tuan-tuan dapat ilmu lepas ni tak amal. Cukup dekat 2-3 doa. Doa dia banyak. Dalam bab zikir ketika kita hendak ambil wuduk. Kita mulakan dengan ketika kita basuh tangan. Basuh tangan hak sunat tu. Bukan tangan sampai siku. Apa yang perlu kita baca dan apa yang sayugio kita baca ataupun yang patut kita baca. Kalau tahu, I pay your lunch today. Sebab lunch dah ada masing buku masing-masing. Cuma tak bagi pada ustaz je. Okey, 5 saat. Doa ketika kita nak basuh tangan. Kita baca apa dia? Basuh muka, baca benda, basuh telinga ke, basuh rambut ke, basuh kaki ke mana-mana. Sebab tadi dah 6 anggota wuduk. Hak sunat tak masuk lagi. Lepas satu pun Ustaz rasa adalah sedikit dia panggil added value, nilai tambah. Sporting lah sikit bang. Jangan tengok muka ustaz macam dengan nak jadi nazir, nak observe saya je. Ya. Apa doa-doa mak mana saya? Okey, basuh muka, basuh muka. Basuh kaki?
Makna senyap tu menunjukkan dua. Senyap menunjukkan anda semua tawaduk. Ini rendah diri, tak nak tunjuk teror. Atau yang kedua, anda tak tahu. So kita dapat sedikit kakak. Kita baca ini yang disebut dalam kitab Al-Azkar muka surat 49. Disunatkan kita membaca doa-doa yang dibaca iaitu oleh kaum salaf yang lebih kurangnya dalam bacaan mereka iaitulah baca basmalah diikuti dengan bacaan Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Ini ketika kita tengok air, ada air. Tuan-tuan tengok kat tak ada air. Susah tau. Air ni harga dia mahal. Bukan tarikh kita dia semakin naik juga mahal juga ni. Bila terik semua tapi mahal bila? Apabila duduk di gurun Sahara. Segelas air dia boleh menguasai satu kerajaan, dah habis segelas air luput sebuah kerajaan. Itu saya cerita kemudian. Hanya dengan segelas air dia boleh hilang seluruh kerajaan yang ada. Segelas air yang dia minum tak boleh keluar daripada tembolok perut dia sampai dia kena rawat. Harga dia wahai sang raja, kamu kena bayar dengan separuh daripada kerajaan yang kamu ada. Mahu ke tidak? Dia kata mahu. Kenapa? Harta kerajaan boleh cari, nyawa tak boleh cari. Jadi harga air itu mahal. Dapat air, tengok air, jangan membazir lah. Sampai tengok air, tengok pilih air telaga, baca kak. Sebab kalau tak ada air mutlak kita tak boleh ambil air semayang. Ada air mutalajih mustakmal. Jadi baca Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah, segala puji dan puja untuk Allah. Allazi yang telah ja'alal ma'a, menjadikan air ini tahura, bersih. Dapat pahala dah. Kan baca doa dapat pahala. Doa makan, doa kita naik kenderaan, doa jimuk, doa segala-gala doa. Jadi nak ambil air semayang ni sebut Alhamdulillah kan doa. Arba'ul kalam, 4 kalimah. Ahabbu ilallah, yang Allah paling suka. 4 kalimah yang paling Allah suka, salah satunya kalimah tahmid. Alhamdulillah. So ada Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu hadis. 4 kalimah. 2 patah je. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. 2 patah. Subhanallah, Allah suka. Alhamdulillah, Allah suka. Allahu Akbar, Allah suka. Kita 2 patah juga. Bukan Subhanallah, bukan Alhamdulillah. Kita kata apa dia? Mangkuk hayun. 2 patah, mangkuk hayun. 2 patah, haram jadah. Nate bewok. Kita lebih suka 2 patah, hak haram, hak caci, hak maki. Padahal Allah suka Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Tengok balik rakaman. Hak kalau tak boleh tulis. Janganlah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tahu doa makan. Jadi mudah je. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji dan puja untuk Allah yang telah menjadikan air ini suci dan bersih. Lepas pada tu kita basuh apa dia? Lepas pada basuh tangan kita berkomo-komo. Anda baca 2 lah. Ada banyak doa kita topak bulan depan. Paling tidak dapat 2. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Tika nak ambil air semayang tu sebab ada air, puji untuk Allah yang telah menjadikan air ini bersih sampai kita boleh ambil wudu. Ketika kita berkumur-kumur dia panggil madmadah. Hak sunat kita kata apa dah? Allahumma asqini min haudi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ini payahlah sikit. Tapi rakaman ada boleh tengok balik. Kita kata munasabah dengan masuk air ke mulut. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, isqini, berikanlah aku minum, min haudi nabiyyika, daripada haud ni kolam Nabi kamu, ka'san, 1 gelas, 1 cawal, la azma'u ba'dahu abada. Kalau aku boleh minum segelas daripada haudah Nabi, telaga Nabi, kolam Nabi, la azma'u, saya tidak akan dahaga ataupun haus, ba'dahu, selepasnya, abadan, berabad-abad, forever and ever. Kalau tuan-tuan faham, mudah. Kita kata Allah masqini, ya Allah minumkanlah aku, min haudin nabiyika, daripada kolam telaga perigi Nabi kamu. Jadi Allah masqini min haudin nabiyika. Minum banyak mana? Ka'san, 1 gelas. La azma'u, yang aku tidak akan haus, ba'dahu abada, selepasnya sampai bila-bila. Doa lancarnya Allahumma asqini min haudin nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Tolong tengok balik kat sini. Allahumma asqini, ya Allah bagilah minum kepadaku, min haudin nabiyyika, dari kolam atau telaga Nabi kamu, ka'san, 1 gelas, 1 cawal, la azma'u,
Zam'an ni dahaga, haus. La azma'u, aku tidak akan daus ba'dahu, selepasnya abadan. Hak boleh tulis tu tulis, atau boleh tengok rakaman, moga-moga bulan depan dalam tempoh 3 hari ni nak ambil wuduk berapa belah kali tak tahulah, mesti lancar. Kalau tuan tak apa ni tak baca, confirm tak lancar. Jadi bulan depan ustaz tanya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.